Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita, tetapi untuk waktu ini saya membawakan kepada anda perkembangan terkini laporan berita yang kami baru saja terima, yang mana Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Sadiq disahkan positif jangkitan COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan selepas beliau menjalani ujian saringan pada Isnin. Dan menurut satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perpaduan Negara, yang mana menyatakan Datuk Halimah Mohamad Sadiq akan menjalani rawatan dan dalam tempoh kuarantin mengikut saranan dan juga pemantauan oleh KKM di Johor Bahru. Dan difahamkan juga sepanjang tempoh itu Datuk Halimah Mohamad Sadiq juga akan terus memantau dan memastikan segala urusan Kementerian Perpaduan Negara berjalan dengan lancar. Sementara itu beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan kesembuhannya dan juga memohon maaf atas segala kesulitan dan masalah yang timbul akibat perkembangan itu. Baiklah, di awal tadi pada hari ini juga kami memaklumkan Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz juga disahkan positif COVID-19, yang mana Datuk Seri Muhammad Nazri kini dilaporkan berada dalam keadaan stabil dan beliau kini sedang menjalani kuarantin di Hospital Raja Perempuan Zainal di Kota Baru di Kelantan bermula pada petang Isnin. Dan beliau menjelaskan, Datuk Seri Muhammad Nazri menjelaskan, beliau hanya mengetahui salah seorang yang hadir sidang midanya positif COVID-19 beberapa hari lepas, dan tambahnya beliau difahamkan juga sebaik mengetahui berita tersebut, beliau terus melakukan ujian saringan COVID-19 dan keputusannya diketahui pada petang Isnin. Dan difahamkan juga sebelum ini seorang pemerhati politik Datuk Zahari Muhammad Yassin yang turut hadir ke sidang bina Datuk Seri Muhammad Nazri tersebut, iaitu pada 12 Januari lalu disahkan positif COVID-19 dan Zahari kini menjalani kuarantin di Hospital Sungai Buloh. Baiklah, untuk waktu ini di talian pada ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam daripada Universiti Putra Malaysia. Prof. Assalamualaikum, Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, melihat kepada perkembangan baru dan sebenarnya kami masih lagi menantikan jika ada dilaporkan akan kami bawakan secara langsung pelancaran hospital integrasi di PKRC MAEMS, dan jika ada isyarat daripada studio kami akan bawakan secara langsung. Tetapi untuk waktu ini, melihat kepada perkembangan terkini, ini adalah laporan terbaru yang kami bawakan di Astro awal ni, yang mana Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Sadiq antara individu yang disahkan positif jangkitan COVID-19. Mungkin Prof boleh mulakan sedikit daripada apa yang maklumat dan juga laporan berita yang diterima pada ketika ini, melihat kalau dikutipkan ini adalah antara 3-4 ahli parlimen yang dilaporkan positif COVID-19. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan sedikit mengenai bagaimana melihat kepada keadaan semasa jangkitan COVID-19 di negara kita pada ketika ini. Okey, kes COVID ni secara umum adalah merupakan satu jangkitan yang boleh berlaku pada sesiapa. Tidak ada siapa pun yang terlindung, ya. Maksudnya selagi mana kita masih belum mempunyai ataupun memperoleh vaksin, setiap individu tu kita sebut rentan ataupun boleh mendapat jangkitan sekiranya terdedah kepada faktor-faktor risiko. Walaupun dari segi data secara umum kita lihat bahawa secara umum, ya, ahli masyarakat itu kita lah sebagai rakyat biasa mempunyai kadar jangkitan dalam kadar proporsi yang lebih tinggi lah kalau kita bandingkan dengan ahli-ahli parlimen ataupun yang disebut sebagai ahli-ahli politik, ya. Bagaimanapun seperti mana yang kita tahu, dalam konteks kesihatan awam ni biasanya kita memerlukan teladan, ya, dalam memberikan persepsi yang betul, ya, kepada masyarakat untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan ataupun nasihat-nasihat bagaimana kita untuk mengelakkan penyakit. Sebenarnya perbincangan ini telah pun kita lakukan, ya, beberapa bulan sebelum ini, iaitu kita ada beberapa isu, ya, apabila sebahagian daripada mereka yang terlibat dalam politik ini mengadakan perjumpaan dan keramaian sosial, ya, sehingga mencetuskan kebimbangan, ya, berlakunya kluster-kluster dan juga kes-kes yang baru, ya. Dan ada juga lah isu-isu yang berkaitan. Jadi sekiranya mereka ini yang merupakan ikon dalam masyarakat, ya, terlibat, ya, dalam sesuatu aktiviti yang mungkin mencetuskan risiko jangkitan, ia memberikan persepsi yang agak tidak begitu menggalakkan lah daripada masyarakat. Namun dalam keadaan jangkitan sekarang ni, apa yang kita perhatikan ialah kita sama-sama sepatutnya berganding bahu dalam konteks untuk mencegah jangkitan di kalangan masyarakat.
dan tanggungjawab ya di kalangan pemimpin juga untuk memastikan diri masing-masing untuk menjaga semua SOP, patuh kepada apa yang telah dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan tanpa mengira kedudukan kita di mana. Jadi kalau masing-masing boleh menjaga SOP itu, saya yakin kita boleh mengelakkan jangkitan dan juga kluster-kluster yang baru. Dalam konteks sekarang ni saya suka nak menasihatkan secara umum, kita tidak perlu meletakkan tanggapan-tanggapan tertentu, namun kita mendoakan mereka-mereka yang telah dijangkiti ini sembuh seperti sedia kala, dan dalam masa yang sama saya mengharapkan semua perjumpaan-perjumpaan sosial politik, sidang media yang tidak perlu dan sebagainya untuk dilakukan secara talian dan mengelakkan lebih ramai lagi yang mungkin akan terdedah kepada jangkitan. Prof, seperti apa yang Prof katakan tadi, mungkinkah daripada pandangan Prof ataupun jangkaan Prof akan ada dalam beberapa hari akan datang ini muncul pula kluster-kluster yang terkait dengan individu yang ataupun ikon-ikon yang seperti yang Prof katakan, ikon-ikon penting dalam masyarakat ini. Mungkinkah akan wujud kluster-kluster baru yang terkait ataupun wujud yang terkait daripada ahli-ahli politik ini? Risiko tu ada, bergantung kepada seperti mana yang kita dokumenkan penemuan saintifik, berapa lama mereka tu duduk bersama dalam ruang yang mempunyai ventilasi ke tidak, menggunakan mask pelitup muka ataupun tidak, dan mengambil langkah berjaga-jaga ataupun tidak. Jadi semua faktor-faktor tu adalah merupakan faktor penyumbang sama ada akan berlaku jangkitan ataupun tidak. Seandainya berlaku kita sebut SOP yang kompromis, maksudnya tak melaksanakan, kemungkinan jangkitan tu ada. Cuma kebimbangan saya selama ni, selalunya saya nampak ini cerapan saya mungkin silap dan sebagainya, tapi cerapan saya yang saya ambil secara rawak bila kita lihat dalam sosial media, gambar-gambar yang dimuat naik ataupun dalam video, ataupun yang kita lihat di lapangan, kebanyakan kita bila berhadapan dengan individu-individu lain, kita mengambil mudah pemakaian pelitup muka ni. Kita hendak juga buka pelitup muka tu untuk bercakap. Dan kita tahu kalau kita bercakap, mereka-mereka yang positif ni, potensi untuk mengeluarkan virus tu tinggi. Lagi pula kalau dia bercakap terlalu banyak, repetitively, berulang-ulang dengan suara yang kuat, seperti orang macam menjerit dan sebagainya, dia akan menyebabkan lebih banyak virus tu yang dikeluarkan. Jadi dalam konteks tu saya ingin terus menasihatkan supaya kita terus berhati-hati, pakai mask betul-betul. Kita tak ada apa-apa pun kekurangannya bila kita menggunakan pelitup muka, sebab saya pun pernah beberapa kali memberi syarahan ataupun kita bercakap menggunakan mask, tak ada isu apa-apa pun. Jadi saya ingat Prof, mungkin boleh. Atau Prof? Jadi maksudnya memang kita perlu menumpukan kepada semua langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu dilaksanakan tanpa mengiralah kedudukan kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Kita jangan rasa macam rasa serba salah. Maksudnya bila orang tu kita kenal dan sebagainya, kita nak juga buka mask untuk bercakap. Tak apa, kita teruskan. Sebab itu adalah merupakan satu nasihat SOP yang perlu dipatuhi, yang tidak boleh ditinggalkan langsung. Prof, daripada apa yang Prof kongsikan pada awal tadi, Prof ada mengatakan selagi kita tidak menemui ataupun selagi kita tidak mendapat vaksin ini boleh dianggap sebagai jalan keluar atau strategi keluar dalam apa yang kita hadapi pada ketika pandemik COVID-19. Jadi, kalau boleh saya nak tanyakan soalan ini dengan apa yang berlaku baru-baru ini khususnya di Norway, yang mana kalau diikutkan dalam kenyataan KKM sebelum ini, yang mana memaklumkan KKM ambil maklum tentang laporan yang dikeluarkan oleh Norwegian Medicines Agency berkenaan dengan susulan laporan kematian lebih dari 23 individu yang berusia 80 tahun ke atas di Norway secara khususnya selepas disuntik vaksin COVID-19 buatan Pfizer dan BioNTech. Dan dilaporkan juga berdasarkan laporan awal yang bertajuk COVID-19 Vaccination Associated with Adverse Drug Reaction in Elderly People Who Are Frail yang dikeluarkan pada 15 Januari lalu. Ia juga menyebut antara kes kematian adalah
kalangan penerima warga emas khusus dan juga mempunyai latar belakang penyakit kronik. Jadi daripada laporan berita yang kita terima ini dan juga apa yang telah pun dimaklumkan oleh KKM yang pada ketika ini mengambil maklum tentang laporan yang dikeluarkan itu, pada pandangan Prof, apa yang terjadi di Norway mungkinkah akan mewujudkan ataupun menambahkan lagi persepsi negatif terhadap vaksin pada ketika ini? Potensi itu ada. Potensi tanggapan negatif itu memang sentiasa ada. Ya. Saya berikan contoh macam baru-baru ini ada kematian di Portugal yang melibatkan jururawat yang mendapat suntikan vaksin. Ya. Walaupun selepas itu autopsi mendapati bahawa kematiannya tiada kaitan dengan vaksin Pfizer yang diberikan. Ya. Sehubungan dengan kematian yang dicatatkan di Norway melibatkan warga emas dan juga mereka-mereka yang mempunyai penyakit kronik, saya berpendapat Kementerian Kesihatan telah mengambil tindakan yang betul ya, bagi melihat secara terperinci ya, data-data tersebut bagi mengurangkan kebimbangan perkara-perkara komplikasi yang berkaitan dengan vaksin berkenaan. Walaupun dari segi penjelasan ya ataupun dokumentasi yang telah saya rujuk ya sebelum ni, kebanyakannya kematian itu adalah disebabkan oleh keadaan-keadaan semula jadi ya, dari segi yang melibatkan umur dan juga sistem tindak balas imun ya, yang berlaku pada umur-umur yang berkenaan. Bagaimanapun perincian lanjut mengenai data tersebut perlulah diteliti supaya kita sendiri jelas ya, tentang apa yang sebenarnya berlaku di Norway dan kita harap ya laporan sebelum ini yang mengatakan vaksin tersebut adalah merupakan selamat dan berkesan dapat diguna pakai di negara kita Malaysia. Okey, Prof. Ini berkaitan dengan apa yang kita ingin memberi tumpuan kepada hari ini. Kita masih lagi menantikan sebarang isyarat jika ada perkembangan majlis pelancaran bagi Hospital Bersepadu di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS yang mana difahamkan akan berlangsung pada bila masa saja. Jika ada nanti kami akan bawakan secara langsungnya. Tetapi untuk waktu ini, Prof sebagai pakar perubatan kesihatan awam boleh melihat bagaimana Prof melihat kepada signifikan penubuhan hospital bersepadu ataupun hospital integrasi ini dalam mana kita melihat jangkitan kes COVID-19 pada ketika ini secara konsisten melebihi 2,000, 3,000 kes. Secara konsisten itu bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan, tetapi signifikannya hospital integrasi ini dibina ataupun ditubuhkan atau dilancarkan pada ketika ini dan pada saat ini. Penubuhan pusat ataupun hospital bersepadu tersebut adalah untuk menangani ya isu semasa akibat peningkatan kes ya, yang semakin hari semakin tinggi ya, dan kalau kita tengok dari segi graf tu menunjukkan pola kenaikan mendadak kes kumulatif aktif ya. Saya nak kongsikanlah apa yang saya sebut saya tidak nak menyatakan sebarang perkara-perkara yang kita anggap tidak perlu kita bincangkan secara terperinci. Namun cukup saya katakan bahawa apa yang berlaku sekarang ni adalah disebabkan oleh tindakan kita sebelum ni agak begitu longgar dalam mengelakkan peningkatan kes yang mendadak sekarang ni. Saya bagi contoh, kalau kita tengok pada graf kan, graf kes kumulatif aktif tu, amaran awal sebenarnya telah ditunjukkan pada penghujung Oktober lalu. Ya. Dan juga peningkatan kes sejak November, ya, awal November, kita mencatatkan 5 digit, 10,000 lebih kes ketika itu. Dan pada ketika itu, pada pandangan saya, sepatutnya kita dah ada early warning system yang memberikan amaran-amaran ya, kepada semua sistem-sistem yang berkenaan untuk bertindak. Bagaimanapun saya tidak pasti bagaimana ya keadaan ketika itu dan mungkin maklum balas yang diterima tidak mencukupi ya. Dan yang kita tidak saya ingat masa itu bila saya memberikan nasihat kepada kerajaan membenarkan rentas negeri ya di negeri-negeri PKPB ya. Saya pada ketika itu telah menyuarakan kebimbangan ya sebab orang ramai telah mula balik kampung, telah mula mengadakan perjumpaan-perjumpaan sosial. Sedangkan kalau kita tengok kes kumulatif aktif ketika itu terus meningkat ya, meningkat dari hari ke hari. Dan keadaan tersebut hanya kita berikan tumpuan ya, pada awal tahun 2021 ni ya. Dan saya melihat bahawa di sini ialah keperluan ya di kalangan mereka-mereka yang berkenaan untuk mengkaji ya data-data yang relevan untuk kita gunakan sebagai amaran awal dalam mengelakkan lebih banyak lagi pusat kuarantin seperti di MAEPS ni terpaksa ditumbuhkan. Jadi negeri-negeri yang mengalami PKPB dan juga PKPP perlu bersedia dari awal
Maksudnya melihat kepada kemampuan di hospital masing-masing. Ya. Paras ambang. Maksudnya kita tidak menunggu bila keadaan sudah meningkat tinggi, barulah kita baru hendak melakukan satu perkara yang kadang-kadang menyebabkan kita agak dengan beban kerja yang agak berat dan sehingga terpaksa menangani peningkatan kes yang kita tidak duga. Ya. Kalau kita melihat pola sekarang ni, saya jangkakan kes akan meningkat. Ya. Sebab kalau kita lihat di luar sana, ramai lagi individu yang tidak mempunyai insight ataupun mempunyai kesedaran perlunya menjaga SOP dan juga perlu duduk di rumah. Dan dalam masa yang sama, pemantauan di luar, maksudnya kita lihat dari segi tingkah laku berisiko, gagal menjaga SOP, ya, tidak memakai mask dan sebagainya perlu dipantau sebab keadaan itu sebenarnya mencetuskan potensi risiko berlakunya kluster-kluster ataupun kes yang baru. Dan saya berdoa mudah-mudahan negeri-negeri yang masih hijau, ya, masih dalam yang mana kesnya masih rendah, kekal dengan komitmen mereka bersungguh-sungguh untuk mengelakkan sebarang kemungkinan ni kita terpaksa membuka lagi pusat-pusat hospital yang mana dalam masa yang sama kita cuba untuk mengelakkan sistem perkhidmatan kita gagal untuk berfungsi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Malina Osman. Profesor Madya adalah pakar perubatan kesihatan awam daripada Universiti Putra Malaysia UPM atas perkongsian dan juga tumpuannya hari ini adalah Majlis Pelancaran Hospital Bersepadu di Taman Expo Pertanian Malaysia MAFZ Serdang, dan kami akan bawakan, jika dapat saja signal dan juga isyarat daripada studio, saya akan bawakan kepada anda secara langsung pelancaran bagi hospital integrasi ataupun hospital bersepadu di MAFZ itu. Cerita berehat seketika, kembali selepas ini.